Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekarang kita lihat bab 8 subtajuk 8.5 Pencapaian Dasar Ekonomi Baru DEB dan Dasar Pembangunan Nasional DPN. Pelaksanaan DEB dan DPN membawa perubahan kepada kemajuan ekonomi serta taraf hidup penduduk. Pencapaian kedua-dua dasar ini dapat dilihat dari aspek sosial dan ekonomi. Sekarang kita lihat dari aspek sosial. Pencapaian dari aspek sosial dapat dilihat dari segi penurunan kadar kemiskinan, peningkatan kualiti hidup, kemunculan golongan pertengahan, masyarakat perdagangan dan perindustrian Bumiputera. Selain itu, pencapaian juga meliputi pembangunan pendidikan, perkembangan sistem pengangkutan dan perhubungan serta perkembangan bandar baharu. Kita lihat pada aspek sosial yang pertama iaitu penurunan kadar kemiskinan. Kadar kemiskinan di Malaysia berjaya dikurangkan. Usaha kerajaan mempelbagaikan kegiatan ekonomi, membuka peluang pekerjaan dan menambah pendapatan isi rumah yang melibatkan semua kaum. Kerajaan juga menambah baik peluang untuk rakyat mendapatkan kemudahan awam yang dapat meningkatkan taraf dan kualiti hidup. Keperluan tenaga kerja dalam bidang pertanian dan perindustrian dapat mengurangkan masalah pengangguran dan kadar kemiskinan rakyat. Oleh itu, pelaksanaan DEB menyebabkan kadar kemiskinan penduduk dapat dikurangkan daripada 4.93% pada tahun 1970 kepada 17.1% pada tahun 1990. Seterusnya, pelaksanaan DPN pula mengurangkan kadar kemiskinan kepada 7.2% pada tahun 2000. Slide yang seterusnya iaitu peningkatan kualiti hidup. Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan menyebabkan kualiti hidup rakyat meningkat. Hal ini dapat dilihat dari aspek peningkatan tahap kesihatan rakyat yang semakin baik. Begitu juga dari aspek pendidikan, pemilikan barang keperluan asas dan penyediaan infrastruktur seperti hospital dan klinik untuk keperluan rakyat. Kualiti hidup menunjukkan kesejahteraan rakyat dan kemakmuran negara semakin baik selepas tahun 1990. Sekarang kita lihat dalam kemunculan golongan pertengahan. Dasar Ekonomi Baru DEB dan DPN berjaya meningkatkan penyertaan Bumiputera dan bukan Bumiputera dalam pekerjaan di bandar dengan kewujudan masyarakat baharu yang terdiri daripada golongan profesional, pemodal, teknikal, pentadbiran dan pengurusan. Dalam perkembangan ekonomi menyebabkan keperluan terhadap bidang kerja ini semakin meningkat di mana mereka dianggap sebagai golongan pertengahan dalam masyarakat. Kemunculan golongan ini menunjukkan dasar ekonomi yang dilaksanakan oleh kerajaan dan pihak swasta memberikan kesan terhadap peningkatan taraf hidup rakyat, di mana masyarakat baharu ini juga memberikan sumbangan yang besar kepada pendapatan dan kemakmuran negara. Masyarakat perdagangan dan perindustrian Bumiputera diwujudkan melalui DEB dan DPN yang bergiat dalam pelbagai bidang ekonomi, di mana golongan ini membentuk kelas Bumiputera komersial yang melibatkan diri dalam sektor korporat. Muncul tokoh Bumiputera dalam bidang perbankan, pemodalan saham, pemilik syarikat, pemilik pelabuhan dan usahawan muda. Dan kemunculan golongan ini turut memberikan faedah kepada peningkatan taraf hidup golongan miskin dengan tawaran pekerjaan dalam syarikat dan industri yang dimiliki oleh golongan ini. Antara tokoh-tokoh berikut ialah Tan Sri Muhammad Effendi Nawawi, seorang ahli perniagaan, Tan Sri Azman Hashim iaitu tokoh perbankan, Tan Sri Syed Mokhtar Al-Bukhari, tokoh korporat dan Tan Sri Muzaffar Kamal iaitu seorang tokoh hartanah. Pembangunan pendidikan berlaku seiring dengan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi memerlukan tenaga kerja mahir yang berpendidikan. Selepas tahun 1990, berlaku pertumbuhan institusi pendidikan di bawah kelolaan pihak kerajaan dan swasta. Pada masa yang sama, muncul graduan dalam bidang sains, teknologi dan teknikal. Kebolehan dalam bidang ini amat diperlukan kerana permintaan yang tinggi dalam bidang industri dan ekonomi. Akhir sekali, pendidikan tinggi juga memperbaiki taraf hidup rakyat Malaysia. Pembangunan ekonomi memberikan kesan terhadap pemodenan pengangkutan awam. Pelaburan dibuat oleh pihak kerajaan dan swasta dalam bidang pengangkutan untuk memenuhi keperluan perindustrian serta perdagangan, di mana jaringan sistem jalan raya, pengangkutan udara, kereta api dan pelabuhan moden merancangkan aktiviti ekonomi negara termasuklah ke kawasan pendalaman. Selain daripada itu juga, sistem pengangkutan memudahkan proses integrasi antara Semenanjung Malaysia dengan Sabah dan Sarawak.
Perkembangan ekonomi melalui DEB dan DPN menyebabkan kemunculan beberapa bandar baharu. Antaranya termasuklah Felda Segitiga Jengka yang berkembang daripada sebuah tanda rancangan Felda menjadi sebuah bandar. Bandar ini kemudiannya dikenali sebagai Bandar Tun Abdul Razak pada 7 Julai 2011. Jengka ditubuhkan melalui projek Segitiga Jengka oleh Felda. Nama Segitiga Jengka digunakan dengan mengambil kira lokasi jengka yang terletak di antara tiga daerah iaitu Temerloh, Maran dan Jerantut. Terdapat pelbagai kemudahan perkhidmatan disediakan seperti pejabat pos, hospital, bank, institusi pendidikan, stadium mini, pusat perniagaan dan pejabat pentadbiran kerajaan. Selain itu juga, terdapat kilang yang beroperasi di kawasan perindustrian di bandar ini seperti Kilang Alps, Kilang Bimbingan Bank Pembangunan serta bengkel kereta dan motor. Dasar ekonomi baru DEB dan DPN juga membawa perubahan dari aspek ekonomi. Kedua-dua dasar ini menyebabkan berlaku perkembangan dalam perindustrian dan perdagangan yang meningkatkan kestabilan ekonomi negara. Perkembangan ini berasaskan perindustrian berteknologi tinggi, perkembangan kawasan perindustrian baru dan industri kereta nasional. Mulai tahun 1980-an, program perindustrian negara mengalami satu lagi perkembangan iaitu industri berat yang bertujuan memperkukuh asas perindustrian negara dan menambahkan kemahiran rakyat dalam bidang teknologi yang lebih tinggi. Perindustrian ini melibatkan penggunaan jentera moden yang memerlukan kemahiran tinggi dan modal yang besar. Industri teknologi tinggi dikendalikan oleh The Heavy Industries Corporation of Malaysia Berhad (HICOM) yang ditubuhkan pada tahun 1980. Antara projek yang dilaksanakan termasuklah membaiki kapal limbungan Pasir Gudang Johor, Besi dan Keluli Perai Pulau Pinang dan Teluk Kalong di Terengganu, loji gas cecair di Bintulu Sarawak, stesen jana kuasa di Raub Pahang, kilang penapis petroleum di Kerteh, Lutong dan Port Dickson dan satelit komunikasi. Pelaksanaan DEB dan DPN mewujudkan pelbagai bentuk kawasan perindustrian. Antaranya termasuklah estet perindustrian, zon perindustrian bebas dan taman teknologi industri. Rasional pembentukan kawasan perindustrian ialah berdekatan dengan sumber bahan mentah, infrastruktur dan bekalan buruh yang mencukupi. Di samping itu, kawasan ini membantu pembangunan ekonomi di kawasan sekitarnya yang kurang maju serta menambah pelaburan modal dari dalam dan luar negara. Dalam bentuk yang pertama iaitu estet perindustrian dibangunkan oleh Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri PKN, pihak berkuasa pembangunan wilayah dan pihak swasta. Kawasan ini dibangunkan sebagai bandar terancang yang mengandungi kawasan perumahan, kawasan perniagaan dan perindustrian serta pusat rekreasi. Seterusnya, Taman Teknologi Perindustrian merupakan pusat pendidikan dan pembangunan industri. Pusat ini di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Malaysia, di mana kementerian ini dipertanggungjawabkan untuk menjalankan penyediaan dan inovasi bagi membangunkan teknologi perindustrian. Akhir sekali, zon perindustrian bebas merupakan kawasan perdagangan yang diberi pelepasan cukai atau tarif sebagai insentif. Tujuannya menarik pengusaha melabur dan merangsang ekonomi kawasan sekitarnya. Kawasan ini sering digunakan oleh syarikat multinasional seperti Samdabi, Axiata Group Berhad, Proton Holding Berhad untuk menjalankan aktiviti perniagaan dan perdagangan. Penubuhan HICOM dan Kajian Dasar Perindustrian Malaysia pada tahun 1983 telah menggalakkan pertumbuhan industri kereta dan motosikal buatan Malaysia. Industri kereta tempatan dipelopori oleh perusahaan automobil nasional Proton dan perusahaan automobil kedua Pro2. Proton ditubuhkan pada 7 Mei 1983 manakala Pro2 pula ditubuhkan pada tahun 1993. Motosikal dan enjin nasional Sendirian Berhad, Modernas merupakan syarikat pengeluar motosikal nasional yang menghasilkan pelbagai model motosikal kecil 200cc untuk pasaran tempatan dan antarabangsa. Akhir sekali, perusahaan kereta dan motosikal nasional membuka peluang pekerjaan untuk tenaga kerja yang terdiri daripada masyarakat berbilang kaum di negara ini. Langkah ini dapat meningkatkan pendapatan rakyat dan taraf hidup masyarakat.
Secara umumnya, kegiatan ekonomi meningkatkan interaksi antara pelbagai kaum di Malaysia dan menyumbang kepada perpaduan kaum dalam masyarakat. Sepanjang tahun 1970 hingga tahun 2000, ekonomi Malaysia mencatatkan prestasi yang membanggakan. Pertumbuhan pesat ekonomi Malaysia berjaya mengurangkan kadar kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup rakyat. Pelaksanaan DEB dan DPN bertujuan membantu rakyat menikmati kehidupan yang lebih baik. Kerajaan sentiasa peka dan prihatin terhadap keperluan rakyat serta pembangunan ekonomi negara. Sebagai rakyat, kita perlu bersyukur dengan kemakmuran yang dikecapi pada hari ini. Selain itu, kita juga perlu menyokong dasar kerajaan demi pembangunan negara dan kesejahteraan rakyat.